sudah pastinya tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini relate dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu kita berada dalam suasana PKP 3.0, pandemik, dan tajuk kita ialah stres. Apa yang patut kita tahu? Jadi bila stres ni, kadang-kadang saya ada seorang kawan dulu, Ustazah, dia suka buat program pengurusan stres. Tapi bila kita bersama dia, kita jadi stres bekerja dengan dia. Sebab dia menguruskan seminar stres dalam keadaan stres. Jadi itu nak dipaham lah. Di mana bila stres tu kadang-kadang tajuk stres tu memberi stres kepada penceramah. Jadi hari ni kita akan membincangkan tentang stres. Untuk membincangkan tentang stres, jadi bolehkah Ustazah bincangkan pada pagi ini tentang stres ni apa benda, Ustazah? Bagus ke tak bagus? Boleh dipersilakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Razak. Panjang ceritanya, stres juga saya dengar awal tu kan. Jadi tajuk stres ni signifikan sebenarnya, sama ada lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak ataupun orang dewasa, adalah sesuatu yang biasa atau normal kepada kita. Jadi daripada cerita yang kita dengar dari Ustaz Razak tu, kelihatannya stres tu macam negatif, ya? Sebab ada rakannya menguruskan program stres dan dia sendiri dalam keadaan stres. Jadi sebenarnya stres tu apa? Kan biasanya stres ni kita lihat dia sebagai satu entiti yang tak diundang, ya. Dia macam musuh lah kepada kita, dan ianya negatif, dan kita nak elakkan stres ni daripada hidup kita. Jadi perkataan stres tu sebenarnya adalah perkataan Inggeris, bukan bahasa kita lah, tapi kita dah melayukannya. Dia dalam bahasa Melayu sebenarnya maksud dia tekanan ataupun ketegangan yang kita alami. Jadi apa ketegangan dan tekanan tu? Dia adalah satu keadaan di mana berlaku interaksi tubuh kita terhadap tekanan. Maknanya tekanan di sini mungkin stressor ataupun cabaran lah, apa-apa ataupun masalah dan sebagainya lah. Stressor tu boleh jadi apa-apa saja. Jadi stres ni hakikatnya adalah reaksi semula jadi badan kita bila kita ada cabaran, dan ianya normal. Sebab tu saya cuba cari, ada dalam satu dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 disebutkan innal insana khuliqa halu'an, ya. Maksudnya manusia ni sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir, kita tertekan kan. Jadi apa situasi yang mengancam kita, yang kita rasa bahaya, yang kita rasa mengganggu keadaan diri kita, jadi tubuh kita akan mengeluarkan satu kimia yang akan bertindak balas untuk kita hadapi stres tadi. Jadi memang tubuh kita ni dia ada imun sistem, dia ada cara tersendiri yang diciptakan Allah SWT untuk kita rasai tekanan tu dan kita bertindak balas terhadapnya. Jadi kalau Ustaz kata stres tu memang dia datang dan pergilah. Macam tadi mungkin stres, tapi sekarang mungkin saya dah tak stres. Maknanya stres ni dia ada sifat dia tak kekal. Kejap dia ada, kejap dia tak ada, macam biskut, ya. Ada stres, kalau stres tu ada, dia akan ada. Tapi kalau stres tu hilang, dia akan hilang, dan dia berlaku pada semua orang. Tak pernah ada seorang pun dalam dunia ni yang tak mengalami rasa stres. Jadi contohlah, saya bagi contoh. Saya suka bagi contoh sebab dia mudahkan kita faham kan. Macam ibu-ibu, kalau mesin basuh rosak, stres. Perlu membasuh dengan tangan. Walaupun Ustaz kata tadi kita tak stres kan. Nampak macam bekerja dari pagi sampai petang kan. Tapi sebenarnya bila basuh dengan tangan tu stres. Jadi apa yang bila kita stres, apa yang kita buat? Jadi ibu-ibu ni tadi akan menggerakkan suami-suami untuk beli mesin basuh baru. Supaya dia tak stres membasuh. Itu macam tu lah. Jadi itu mungkin nak define apa itu stres lah. Begitu. Punca-punca dia, kalau Ustazah boleh bincangkan, apakah penyebab? Tadi kita dah tahu tentang pengertian stres, penyebab stres, penyebab stres, dan disilakan Ustazah. Betul lah, sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, macam tentang duit shilling tadi, tentang inna ma'al usri yusra, itu memang bertepatan lah. Maknanya bila saya sebutkan tadi definisi stres, saya fokus kepada
untuk memberi pengetahuan atau memberi kefahaman yang stres ni bagus. Secara asasnya Allah ciptakan dia stres ini sesuatu yang baik untuk kita. Maknanya dia keperluan dalam hidup. Seperti mana Ustaz kata tadi, dia menyediakan kita untuk bertindak. Kalau kita degup jantung tu laju, maknanya kita ready untuk bergerak. Kalau kita bernafas dengan laju, maknanya oksigen makin banyak dipam ke dalam otak. Jadi stres ni memang wujud supaya kita bersedia untuk fight back dan untuk kita getting better. Jadi stres ni memang menyediakan kita untuk kita berhadapan dengan cabaran, dan malah stres ini diperlukan, macam kata Ustaz tadi, betul. Stres membantu kita untuk kita ingat, bantu kita untuk kita bekerja, bantu kita untuk kita fokus. Jadi apa yang sebelum saya pergi pada punca, saya nak kena beritahu juga sisi lain stres yang dipanggil stres yang ada masalah. Yang tadi stres yang saya sebut tadi tu di awal tadi adalah stres yang baiklah, yang positif. Tapi stres ni juga boleh menjadi masalah seandainya dia persisten. Maksudnya dia berpanjangan. Maknanya dia tidak ada 3 ciri lah, ada 3 rukun dalam stres ni yang saya fikir begitulah. Maknanya dia pertama dia persisten. Yang kedua dia mesti, kita tak ada jangka bila dia berakhir, ataupun dan yang ketiganya stres tadi mendorong kita untuk tidak mendorong kita untuk cari solusi. Jadi stres tu tak baik. Itu dipanggil eustress, dipanggil distress. Stres yang baik tu dikenali sebagai eustress, stres yang tak baik dikenali sebagai distress. Jadi eustress beri kita motivasi untuk kita bergerak, tadi macam Ustaz kan, dia bergerak untuk bila dibuang kerja, kita perlu buat bisnes kecil-kecil. Bila kita tak cukup duit atau kewangan mungkin ada kekangan, kita usaha untuk cari peluang lain. Jadi itu dipanggil eustress, dia memberi kita motivasi. Tapi kalau distress, dia berlebihan dan dia membentuk tekanan yang panjang dan menyebabkan stres yang tinggi dan mengakibatkan punca-punca ataupun kesan-kesan daripada sudut fizikal. Jadi bila Ustaz tanya tentang punca-punca stres, saya boleh pecahkan dia kepada 2 lah. Ada 2. Pertamanya macam biasa kita akan sebut dia daripada punca ataupun tanda lah, pencetus lah kepada stres ni kan. Ada 2. Yang pertama dia panggil punca dalaman. Yang kedua punca luaran lah. Jadi punca dalaman ni macam minggu lepas kita ada bincang tentang personality ataupun potensi kan. Jadi sebenarnya personality kita ni juga dia boleh menjadi punca kepada kita stres. Maksudnya menjadikan sebab untuk kita stres lah. Contohnya macam dia ada banyak type of personality. Tapi nak bagi mudah faham, nak bagi mudah nampak, ada 2 jenis personality, iaitu type A dan type B. Type A ni adalah individu yang jenis personality adalah personality yang ada cita-cita yang tinggi. Bercita-cita tinggi, multitasking, macam kebanyakan perempuan memang multitasking kan. Dia sambil memasak, sambil membasuh, sambil mencuci pinggan dan sambil menyapu. Tak tahu macam mana caranya, tapi memang itu dipanggil multitasking kan. Kemudian organize, sangat tersusun, suka kemas, tak suka bersepah, dan suka bantu orang, melakukan sesuatu aktiviti. Kemudian gemar melakukan sesuatu di luar keupayaan. Maknanya expectation sangat tinggi, dan kebanyakannya bercakap dengan cepat, workaholic, dan tergesa-gesa. Itu personality type A. Manakala personality type B, bukan saya kata type B tak suka, tapi type B ni dia suka pencapaian, tapi dia kalau tak dapat pun okey. Dia boleh move on, dan tak kisah pun kalau kalah. Dia tak rasa macam benda tu mengganggu hidupnya. Type B ni suka kepada proses dan suka teroka lah. Dia suka reflect, penyabar, pendengar yang baik. Kalau salah, dia buatlah balik, dia akan mula semula. Tu type A dan type B. So type A dia lebih cenderung untuk stres berbanding dengan type B. Itu personality lah, yang pertama. Yang lagi, mungkin sikit lagi lah, 2 lagi. Mungkin yang keduanya mungkin kita boleh episod dalamannya tu macam perasaan negatif. Negativity ya, perasaan yang toxicated ya. Kita ada rasa yang negatif lah terhadap persekitaran. Contohnya macam kalau dalam psikologi kita ada istilah labeling. Kita suka label lah, label. Contoh kalau di sekolah kan, maksudnya kita anak-anak ni dia suka label anak lain tu dengan nama-nama atau panggilan-panggilan yang tak mesra alam.
yang tak disukai. Jadi labeling itu adalah negatif, akan menzahirkan perasaan yang negatif kepada si pendengar lah. Jadi menyebabkan stres lah. Bukan stres pada orang yang melabel, tapi stres pada orang yang dilabel. Jadi kenapa tak label yang baik? Tapi basically bila kata labeling, dia akan lebih cenderung kepada melabel yang negatif. Itu perasaan. Ataupun dia dalam perasaan negatif ni, dia macam, saya suka istilahkan sebagai me-centered. Me-centered ni macam ni. Aku dan aku. Saya dan saya. Saya telefon, kenapa tak angkat ya Ustaz? Saya telefon ni saya bos ni. Ustaz kat mana ya? Saya ada telefon semalam ni Ustaz, saya telefon banyak kali Ustaz tak angkat. Jadi maksudnya apa? Saya ni macam dia fokus kepada diri saya. Dia tak fokus yang orang tu mungkin ada masalah. Mungkin orang tu ada kekangan kan. Dia nampak saya dan saya. So me-centered tu adalah negative feeling. Perasaan yang negatif boleh menyebabkan kita stres. Sebab kita fokus kepada satu sisi, iaitu diri kita. Nombor tiga je lah Ustaz ya. Pemikiran negatif. Suka ni dia magnifying, dia suka membesar-besarkan keadaan. Contohlah macam time PKP ni kita belajar secara online. Pelajar-pelajar kadang-kadang ada yang grade dia bagus, ada yang tak bagus kan, dapat C ke lah contohnya kan. Jadi dia pun bila dapat C je, dia pun WhatsApp kepada pensyarah, Puan, kenapa saya dapat C ya? Saya rasa hidup saya dah tak bermakna dah ni. Habis dah, kiranya macam nak habis riwayat dah dapat C tu. Seolah-olah macam ianya sesuatu yang teruk padahal C lulus lagi kan. Macam kita SPM lah. Tak lulus SPM tak bermakna kita tak ada peluang. UNICEF ada untuk beri ruang itu kepada pelajar-pelajar yang mungkin tak dapat, mungkin hanya 3 kredit. Ruang ada. Jadi di situlah punca stres. Kita tak dapat cari solusi kerana kita terlalu stres tadi. Okey, itu yang dalaman. Yang luarannya lebih kepada macam persekitaran. Macam sekarang lah, macam yang Ustaz sebut tadi, pandemik, COVID-19, PKP, PKPP, PKPB, PKPD, berapa banyak PKP. Yang tak ada PKPS. Perintah Kawalan Pergerakan Suami. Itu tak ada. Yang lain semua ada. Jadi luaran ni dia persekitaran ni dia uncertainty. Dia tak macam apa? Kita tak pasti tau bila nak berakhir. Jadi dia stressful. Dan kita ada banyak perubahan gaya hidup. Kalau sebelum ni kita pergi kedai, tunggu di kedai boleh makan. Sekarang ni kedai datang kat kita kan, dengan Foodpanda, Google, Lalamove ya. Macam-macam lah. Jadi menyebabkan gaya hidup tu dah berbeza. Ataupun konflik interpersonal, intrapersonal, masalah keuangan, itu semua adalah luaran lah. Macam tu dah.